Kalau nak ikutkan, hari ni aku dah plan dah nak up video kenapa aku tak nak The Rock yang kalahkan Roman untuk WWE Champion dan juga Universal Champion. Tapi boleh pula Vince McMahon pergi umum dia punya persaraan hari Sabtu pagi-pagi. Jadi kita cover pasal benda ni dulu. Ikutkan aku dah shoot video ni awal-awal kot, tapi bila nak edit tengok files corrupted. Yang ni pun aku tak tahu sempat edit ke tak. Kalau tak sempat, minta maaf. So what's up bro, sis, motherfucker sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Yang baru sampai kat channel Hazwan Shah Wrestling, tak tekan lagi butang subscribe. Make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, belah butang subscribe, tekan sekali link Shopee yang aku ada letak dekat ruangan description kat bawah. Dan kalau korang perasan sebelah butang subscribe tu ada butang join, korang tekanlah butang join tu, and then korang boleh nampak ada 2 level membership yang korang boleh langgan untuk support channel Hazwan Shah Wrestling. Aku target nak reach 3,000 members dekat membership Hazwan Shah Wrestling ni. Kalau boleh lah sampai kan, boleh aku hire seorang editor, semua video diedit dengan kemas, dan aku boleh keluarkan lagi banyak video. Masa yang dinanti-nantikan ramai orang sebenarnya dah tiba. Sebab dulu kalau aku post apa-apa pasal Vince McMahon ke dekat video aku, dekat Instagram aku yang pasal wrestling, berita WWE 2.0 tu, ramai je duk tanya bila Vince McMahon nak mati. Walhal aku tak suka orang duk cakap macam tu. Kita mengharapkan orang tu pergi, itu bukan kerja kita kan. Tapi soalan yang mungkin ramai orang patut tanya daripada dulu is bila Vince McMahon nak bersara lah. Sebab aku sendiri mengaku yang aku memang rasa Vince McMahon punya idea kreatif tu dah out of touch, dah tak macam dulu lagi dah. Sampai aku boleh merasakan AEW lagi shock nak tengok daripada WWE. So akhirnya Vince McMahon dah pun bersara pada usia 77 tahun. Tak boleh nak deny dia punya contribution dekat WWE. Idea dia yang gila-gila dulu buat ramai gila orang minat wrestling, tapi idea dia yang sekarang buat ramai orang lari pula daripada wrestling. At least kita sempatlah merasa zaman-zaman gempak wrestling macam Attitude Era, Ruthless Aggression, dapat tengok Undertaker, Stone Cold, The Rock. Tanpa Vince McMahon, The Rock mungkin bukan one of the biggest Hollywood superstar yang ada sekarang ni, sama dengan John Cena. So walaupun dia ni banyak buat hal, banyak buat benda yang kita tak berapa nak suka, kita still kena appreciate lah segala jasa yang dia dah taburkan untuk hiburan kita kan. Jadi untuk Vince McMahon, terima kasih atas segala jasa dan selamat bersara. So mungkin ramai kat sini tertanya lah, yelah hari tu kita dah tahu dah Vince McMahon letak jawatan sebagai CEO, lepas tu diganti dengan Stephanie McMahon sebagai interim CEO, tapi still dia masih in charge bab kreatif time tu. Cumanya sekarang ni bila dia dah kata bersara, sepatutnya, dan bagi aku memang betul dah pun, yang dia tidak pun lagi in charge bab kreatif juga. Smackdown semalam dengan cerita masih lagi di bawah Bruce Pritchard, tapi ada jugalah Triple H duk pantau-pantau. Semuanya pada waktu yang akan datang tak tahu siapa yang betul-betul in charge. Cuba korang share dekat ruangan komen siapa yang korang nak in charge bahagian kreatif. Kalau aku obviously nak Triple H lah. Sebab apa? Sebab NXT Black and Gold bila Triple H in charge, best gila babang. Sampai aku mengaku aku fanboy NXT masa tu. Tapi ada jugalah cerita yang kata mungkin Vince McMahon masih lagi ada pengaruh, sebab nak tak nak share paling banyak dalam WWE still dimiliki oleh Vince McMahon. Tapi bagi aku kerja is kerja lah, share is share lah. Mungkin hal kreatif ke apa ke dah di-in-charge orang lain selain daripada Vince McMahon. Ada yang duk kata mungkin Kevin Dunn akan dipecat lepas Vince McMahon dah retired ni, tapi aku tak rasa yang Kevin Dunn akan dipecat. Mungkin dia sendiri pilih untuk nak berhenti, dan aku yakin lah ramai dalam WWE yang pandang Kevin Dunn ni sebagai seorang senior. Jadi tak mungkinlah diorang akan pecat senior diorang macam tu je. Dan cerita pasal berhenti, masa Vince announce dia punya retirement tu, Brock Lesnar keluarkan kenyataan good kalau Vince belah dia pun caw. So ramai dah speculate yang Brock Lesnar dah tak akan muncul kat SummerSlam, ada pengganti lain, dan ramai target Goldberg yang akan gantikan dia. So kita nampaklah dekat Smackdown perkara tu semua tidak benar. Brock Lesnar masih lagi ada, dan kalau aku jadi Brock Lesnar pun aku rasa tak profesional kalau aku terus belah macam tu. At least muncul dulu kat SummerSlam, settlekan dia punya match dengan Roman, lepas tu nak belah baru belah. Selain daripada Brock Lesnar yang buat kenyataan nak belah bila Vince McMahon dah announce dia punya retirement, ada jugalah superstar luar dan dalam WWE yang macam tweet
penghargaan diorang dekat Vince McMahon, antaranya Matt Cardona, Nikki Bella dan lain-lain lagi. Satu persoalan yang aku tertanya lah kan, bila Vince McMahon dah berhenti ni, agak-agak superstar yang dulu dilepaskan ataupun belah sebab tak suka dengan direction Vince McMahon ni akan patah balik dekat WWE ataupun tidak. Contohnya macam Jon Moxley. Hopefully Vince McMahon punya retirement ni bukan satu retirement yang proper, tiba-tiba datang balik buat comeback jadi CEO balik ke ataupun in charge bab kreatif balik ke. Yelah, umur dah 77 tahun kot. Kalau dia retire pada umur 40-50 tiba-tiba nak buat comeback, tak apa lagi kan. Ini 77 dah boleh duduk relax dah. So ramai yang risau kan macam benda ni adalah gimmick ataupun nak game kita semata-mata. Aku tak yakin lah benda tu betul, sebab faktor umur Vince McMahon jugalah. Kalau dia muda lagi daripada umur dia yang sekarang, maybe aku pun percaya jugalah yang dia akan buat comeback. So siapa yang in charge WWE sekarang ni? Untuk CEO ada co-CEO, ada dua, Nick Khan dan juga Stephanie McMahon. Dengan cerita Nick Khan akan fokus lebih bab bisnes, risau. Risau sebab apa? Bila fokus lebih bab bisnes ni, takut dia buang lagi superstar. Sebab dia lah dalang di sebalik banyak WWE superstar yang dilepaskan. Dan Stephanie McMahon co-CEO yang akan pandang lebih bab sukan wrestling tu. Lepas tu dekat berita WWE 2.0 pun aku ada update yang Triple H sekarang ni diangkat jadi Executive Vice President of Talent Relations. Senang cerita dia Head of Talent Relations, kerja yang dulu Johnny Ace ataupun John Laurinaitis buat. So bila dah dengar Triple H, Stephanie dan juga Nick Khan ni in charge, agak-agak akan ada perubahan ataupun tidak dekat WWE ni. Bagi aku ada dua perubahan yang kita kena pandang lah. First kali daripada sudut management, aku rasa mungkin akan ada perubahan. Vision Triple H ni tak sama dengan Vince McMahon. Dan Stephanie pun aku dengar dulu dia one of NXT punya fan, dan Vince McMahon tak minat NXT dan dia rasa NXT 2.0 lagi better daripada NXT Black and Gold. So mungkin aku rasa memang akan ada perubahan lah daripada segi wrestling ataupun sukan tu. Dan aku berharap sangat sebab jarang nak tengok WWE ni hasilkan match yang best. Aku kalau nak tengok match best, aku kena tengok AEW. Dynamite tu aku tak payah skip, Raw SmackDown aku banyak skip. So aku harap ada improvement lah. At least macam NXT Black and Gold dulu kan, weekly show dia orang pun best. So daripada segi management, aku berharap dan aku rasa mungkin akan ada perubahan, tapi tak rasa akan ada banyak perubahan lah. Dan satu lagi perubahan yang kita boleh expect bila dia orang dah jadi TV14 lah. Sekarang ni kan PG, parental guide, banyak benda yang disekat. Darah pun tak boleh nak ada. Lepas ni mungkin dah boleh darah dan boleh ganas sikit lah. Cumanya ramai yang kata takkan ada beza banyak pun, just that diorang boleh matangkan lagi konten diorang je dan takkan go lebih pun sebenarnya. Susah nak cakap sebab diorang pun sekarang ni baru bertukar management dan TV14 ni pun belum nak start lagi. Bila dah start baru kita boleh nilai. Tapi itulah dua changes yang kita boleh pandang lah, management dan juga TV rating. Cumanya aku tak nak letak harapan lah. Smackdown yang semalam bagi aku better daripada Smackdown yang sebelum-sebelum ni, tapi still bukan satu Smackdown yang terlalu shock nak tengok pun. Aku just berharap Raw yang akan datang dekat Madison Square Garden ni akan jadi satu Raw yang macam kickstart the new era of WWE, era yang dah tak ada Vince McMahon punya touch. Sebab Raw dekat MSG ni satu event yang besar untuk diorang, jadi aku harapkan ada nampak improvement lah dekat Raw yang akan datang. Kalau tak nak buat dekat Raw yang akan datang, padahal tu dah jadi Raw yang macam kira Raw besar, MSG, at least kau buat lepas SummerSlam lah kot. Kau settlekan idea-idea lama ni dekat SummerSlam, and then lepas SummerSlam new era. And then last aku saja nak share 3 benda yang buat aku masih teringat lagi bila dengar Vince McMahon bersembang dengan Pat McAfee dekat Pat McAfee punya podcast. First kali boleh nampak lah yang karakter Vince McMahon ni hati kering bila daripada dulu sampai sekarang dia asyik terima ugutan bunuh. Dia dah kira billionaire, tapi walaupun dah asyik dapat ugutan bunuh, tak pernah terdetik pun dekat hati dia untuk nak hire bodyguard. Kalau kita lah billionaire, duit dah banyak, orang nak ugut bunuh, silap-silap dah hire dah pun kan bodyguard. Tapi dia tidak. Dia tak heran pun. Dia memang jenis yang tak pernah heran apa orang cakap. Pasal tu kalau kita selalu suarakan dekat Twitter ke kat mana-mana social media yang WWE teruk lah bila show habis dengan Brock Lesnar menang Royal Rumble, dia tak pernah heran. Dia memang jenis tak ambil tahu pun apa yang orang cakap. Dia pun ada bagi tahu yang dia berharap family dia akan sambung legacy dia bila dia dah bersara ni kan. Tapi dia pun tahu jugalah kalau nampak ahli family dia tak kompeten, dan dia prefer orang lain yang lebih kompeten sebenarnya untuk nak take over. Tapi still harapan lebih dekat family dia. Dan satu lagi benda yang aku sendiri persoalkan lah, adakah kita salah anggap dengan karakter Vince McMahon ni, sebab cara dia bercerita tu macam dia dah push dah beberapa superstar yang mungkin kita nak harap kita nak di-push tu.
tapi dia kata benda tu tak work out, dia akan cuba buat yang terbaik for the business apa semua, sampai aku rasa macam mungkin media buat cerita lebih-lebih kot yang Vince McMahon ni apa, macam punca ramai superstar tak diguna pakai dengan baik, ataupun banyak superstar yang play victim. Tapi untuk aku sebenarnya kita takkan tahu the right answer lah, sebab kita sendiri yang tak ada dekat situasi tu kan. Kalau kita ada baru kita tahu. Jadi itulah, mungkin Vince McMahon boleh cerita yang baik-baik pasal dia, dan mungkin ramai orang yang play victim ke, yang tu wallahualam. So guys, itu je lah video aku untuk kali ni. Sedikit lah nak cover pasal Vince McMahon punya retirement ni. Jangan lupa langgan membership dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni. I'll see you guys again in the next video. Salam takziah untuk korang yang dengar aku punya palatau. Terima kasih. Datang lagi, Mother Father. Oh, jemputlah yang semua video yang kat skrin korang sekarang ni.